Ni tentang soalan pertama ni, berapa banyak dinar dirham di Kelantan digunakan ya? Jadi mungkin dapat jawab sekali dengan Ustaz Zainuddin tadi punya. Memang kita hadapi persaingan. Kita nakkan gunakan dinar dirham ni sebagai mata wang. Dia mata wang ya. Jadi bila kita lancarkan dinar dan dirham Kelantan ini, ada banyak pihak-pihak pula mengeluarkan dinar dirham mereka sendiri hanya bermotifkan untuk buat pelaburan. Pada masa tu harga emas mendadak naik ya. Jadi memang bila orang tengok, dia satu macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Kita pada dasarnya kita nak balikkan balik pada dinar dirham ni adalah sebab kita ada obligation, kita ada, macam kita cakap tadi, kita ada ketaatan dan kita beragama. Itu yang mustahak, sebab kita beragama ni, mata wang juga adalah sebahagian dari agama kita. Celik mata je dah pakai wang. Nak bayar zakat, wang. Nak menyaga, wang. Jadi bila masa lah mata wang tu bukan sebahagian daripada agama kita. Jadi sekarang kita dah dipaksa gunakan mata wang yang bukan berpihak pada kita, menyeksakan kita, menindas kita. Macam saya cakap tadi, macam kita ni menggunakan satu alat yang dipanggil wang, tapi alat itu ada alat penipuan, alat merompak harta kita. Jadi kita kena balik pada agama kita balik. Agama kita cakap macam mana? Tijaratun antara minkum, berjual beli dah dengan reda meredai, termasuk mata wang. Termasuk mata wang. Bila kita jual beli, alat yang kita tukar tu mesti kita redai. Jadi memberi ilmu pada orang ni memang susah lah. Sebab pada satu bahagian orang nak buat dapat keuntungan, tapi kita semata-mata buat untuk membalikkan semula kita punya muamalah. Jadi memanglah nak bangkitkan balik agama tu satu tugas yang besar, satu tugas yang rumit, satu cubaan, satu bagi Allah SWT bagi kita, supaya kita dapat pahala. Kita akan dapat pahala. Yang itu dia punya motif dia, bukannya motif nak untuk buat keuntungan. Jadi dari segi penggunaan dia, mungkin kemudian di Malaysia ni kita belum sampai lagi kepada critical mass yang boleh mengubah keadaan. Jadi kita sekarang memang kita ada rencana-rencana yang mana kita nak, orang kata, hit the critical mass. Yang mana bila dia hit critical mass tu, dia tak boleh go stand dah. Jadi bagi kita yang kecil ni, memanglah kita dapat pahala besar, sebab kita yang orang kehadapan. Besok dah sampai critical mass, pintu pahala tu dah tutup, dah kurang. Jadi sekarang kita ajak supaya kita semua, macam saya cakap ayat Quran tadi, kita tak ada boleh kata yang kita ni beriman saja, kita kena amalkan benda tu. Jadi kita minta semua orang pitch in lah, buat dan berpandu pada berpegang pada Allah SWT. Ini agama kita. Mengembalikan dinar dirham ni ada agama kita. Sebab itu satu penipuan ya. Saya serahkan ni untuk tentang dinar dirham ni yang penggunaan di Singapura. Assalamualaikum. Mungkin saya tak pasti ya tentang
transaksi ataupun statistik transaksi di Kelantan. Tapi kalau di Singapura, semenjak kita mula di tahun akhir 2010 hingga sekarang ya, kita dapat lihat kenaikan dalam statistik penggunaan dinar dirham itu setiap kali kita membagikan zakat berbentuk dinar dan dirham. Yang mana ia berbentuk dirham lebih daripada dinar lah. Kerana dalam keadaan ini, dalam business network yang menerima dinar dirham di Singapura, kebanyakan berbentuk produk-produk yang harganya belum sampai ke tahap dinar ya. Dalam masa sama kita juga perlu tahu yang muamalah itu, untuk mengembalikan muamalah ini punya ada 5 rukun seperti mana Syekh Umar Ibrahim Fadilullah selalu mengatakan. Ia mula dengan dinar dirham, kemudian pasar, kemudian guild, kemudian apa itu namanya, syirkah dan kirat, apa itu, kontrak dan kira business formula, business formula. Jadi dari market itu ada kirat dan syirkah, iaitu jenis kontrak yang halal dalam trading ya. Dan juga kemudian baru sampai kepada caravan, iaitu mungkin dalam konteks modernnya ialah export import, tapi ia lebih dari itu ya kalau kita lihat. Dan kemudian baru kepada produksi guild. Jadi kalau kita lihat ni sekarang mungkin di Singapura masih lagi tahap dari pasar itu dinar dirham, pasar, baru kita nak sampai kepada kirat syirkah. Sudah ada pengguna yang mula menggunakan transaksi syirkah dan kirah untuk bisnes mereka ya. Kita ingin sampai kepada tahap produksi, yang mana tahap ini kita perlu kepada produksi yang menerima berbentuk dinar dan dirham. Jadi koin-koin yang dibeli oleh kira bila seorang itu membeli produk dari kedai, lalu kedai ini juga dapat membeli produknya dari produksi, dari factory contohnya ya. Jadi kita dapat lihat sirkulasi dinar dan dirham itu. Kita dalam tahap itu dalam masa 3 tahun ini. Dan mungkin kalau kita lihat berapa dirham itu, mungkin kalau kita di tahun lepas kita sudah dapat membawa kira rakyat Singapura, rakyat Islam di Singapura sudah menukarkan wang fiat mereka sebanyak lebih kurang, Ustaz Nur mungkin boleh bantu Ana, 300,000 Singapore dollar harga dirham. Jadi mereka sudah pegang kepada dirham dan dinar yang berharga 300,000 dolar. Jadi yang kita perlu kira push di sini adalah market, kedai-kedai yang menerima dinar dirham, dan kemudian produksi dan yang muamalah, rukun muamalah yang lainnya. Tentang going back to gold standard itu bukan kita sistem yang kita kedepankan adalah penggunaan mata wang dinar dan dirham berbentuk ain, iaitu dinar dan dirham. Kalau mungkin nanti Puan boleh keluar ya, ada contohnya dinar dan dirham di luar itu, dan kita gunakan itu secara ain. Kira bila kita transaksi, mungkin pada masa kita ini kita perlu lagi pada lihat kita tidak boleh nafikan kuasa wang kertas yang kita hadapi ini. Jadi kita perlu kepada partial payment. Kalau harga sesuatu barang itu berharga contohnya RM30 dan 1 dirham itu berharga RM25 pada masa itu, mungkin kita galakkan untuk seseorang itu membayar partial payment 25 1 dirham dan RM5 buat sementara ini, sehingga kita sampai kepada tahap yang mana kita lebih tidak memerlukan lagi wang fiat itu. Jadi tahap demi tahap. Dalam masa sama, salah satu daripada peserta kita, Abdullah Simo, dia juga sedang mengusahakan Wadiah Nusantara, yang mana koin itu dapat digunakan, dapat disimpan, ya, saving. Itu adalah asal bank ya. Sebelum itu ia adalah satu saving aja. Mereka tidak bisa gunakan tidak boleh bertransaksi menggunakan wang saving itu. Tapi ini yang kita kembalikan, ingin kembalikan dalam fiqh yang kita ada adalah wadiah. Kalau kita tengok dalam buku-buku fiqh ada kitabul wadiah, dan dalam itu ada semua syarahnya bagaimana kita untuk mengawal
saving itu, apa yang halal, apa yang haram dalam transaksi wadiah itu. Ya, jadi lagi dia menurut Syekh kami, Syekh Omar Badio, yang ni ada cycle mula gold standard, mula gold and silver, lepas tu dia kepada gold standard, lepas tu dia pergi kepada fiat. Jadi dia ada putaran dia, mana dia tak boleh gold stand. Dia punya jadi emas dan perak sebagai emas, jadi gold standard ataupun silver standard, lepas tu fiat. Nak gold stand kepada gold standard tak boleh, dia kena balik pada dinar dirham. Itu cycle dia. Jadi memang tidak boleh balik pada gold standard. Pada ni lah, banyak orang ada banyak ura-ura nak balik-balik gold standard, tapi tidak boleh. Orang yang mencetak cara free, buat apa dia nak balik pada gold standard? Kita sebab agama kata kita kena balik pada emas dan perak, kita balik pada emas dan perak. Tentang pertanyaan Ustaz Zainuddin tadi, kita nampak tadi masa saya punya mungkin Ustaz lambat datang ni, pasal bila mereka tubuhkan United Nation ni, memang tujuan diorang memang dia nak kontrol kita. Jadi dia dah bentukkan negara-negara tu into physical state. Dia panggil physical state, yang mana memerlukan bajet dan itulah. Dan bila kita apakan dengan Dr. Mahathir, dia inginkan kembali kepada dinar dan dirham. Tapi masalah dia nak gunakan sistem yang ada sekarang. Dia gagal. Bukan kita tak pernah cuba kepada pucuk pimpinan, kita cuba. Dia gagal sebab dia nak gunakan infrastruktur yang ada sekarang. Jadi bila dia gagal, apa kita buat? Kita pergi kepada sultan-sultan. Sebab sultan ni natural. Kita boleh kahwinkan dinar dirham ni dengan sultan. Kita tak boleh kahwinkan dinar dirham ni dengan presiden atau prime minister, tidak boleh. Sebab dia punya bentuk tu lain, berlainan. Ini kita kena bina daripada bawah. Kena bina balik sebab dah hancur. Sebab bila Osmaniyah tu hancur, semua hancur. Jadi sekarang Allah dah jadikan zaman kita ni untuk membina semula. Jadi inilah tugas-tugas kita, bina semula. Dan kita sekarang dah ada 3 sultan. Kita nak bina. Kita nakkan sultan-sultan di Malaysia ni pun, kita tak nak jawatan mereka. Kita nak kata, kahwinkan dengan dinar dirham dengan mereka, supaya mereka boleh, rakyat boleh manfaat. Sebab tu daulah. Sebab dalam Quran Allah kata, jangan kamu dulatun, jangan kamu edarkan di kalangan orang kaya harta itu. Sebab daulah itu makna dia putaran, pengedaran harta tu dengan sempurna. Jadi kalau sultan tu berdaulat, dia mesti memastikan bahawa putaran itu tugas dia. Sebab tu betul yang bila Imam Qurtubi mengatakan bila tafsir ayat taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada ulil amri itu, dia memetik Al-Sutari mengatakan bahawa ada tugas-tugas sultan itu. Ada tugas dia apa? Menempa dinar dan dirham sebagai satu cara. Kita dah pun masa dulu tahun 2000 telah menawarkan benda-benda OIC. Tak jadi juga. OIC juga ada. OIC dia kata. Jadi kita kena bina semula. Dan apa kita bina tu melalui muamalah. Apa yang kita membina melalui sultan adalah sultaniah. Dia bentuk dia lain daripada physical scale, lain. Makna tujuan kita adalah daulah, makna putaran dan edaran harta tu dengan sempurna. Dan kita boleh kata daulat tuanku. Kalau tak ada, tak boleh daulat.
Sebab dia masih lagi putaran dekat atas-atas. Kapitalisme semua kat atas je. Yang kaya dia kaya, yang miskin dia tak miskin. Daulah tu, sultan tu memastikan dia putaran dengan sempurna. Jadi yang boleh buat demikian adalah dinar dan dirham. Macam Malaysia ni, cuba tengok macam mana kita nak buat. Dia punya, kita tengok, saya ada 2 minggu sudah kita buat kajian mengatakan bisnes terbesar tiga. Yang pertama judi, yang kedua judi, dan kedua arak, yang ketiga ni adalah apa ni, yang servis-servis tu lah, yang urut-urut tu, yang lebih-lebih tu lah. Dan tiga ni dia punya keuntungan lebih besar daripada GDP Malaysia. Lebih besar. Diorang boleh buat judi saja setiap minggu yang besar pada sini setiap minggu judi bola sepak, dia punya turnover 100 juta ringgit seminggu. Dia boleh buat macam sebab apa? Sebab duit kertas. Jadi kalau sistem sekarang ni, dia menolong sama sendiri. Kerajaan, perjudian, dadah, dia semua struktur dia sama. Jadi kalau kita gunakan dinar dirham, benda ni hapus dengan sendirinya. Jadi kita kena balik kepada sultan dan sultaniah. Bukan sultan sebagai figure, sultaniah tu kita nak. Syekh Abdul Qadir kata bukannya sultan tu yang mustahak. Yang mustahak tu sultaniah tu. Sistem tu, cara pengedaran apa ni? Harta.